Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita sambung seterusnya XOR gate. Okey, XOR gate. Okey, XOR gate ni nama dia pun eksklusif kan. Jadi dia lain sikit lah simbol dia. Okey. Ni simbol. Okey, ni simbol untuk XOR gate. Okey, so let's say kita ada AB as the input, X adalah dia punya output. Okey, and then the truth table. Okey, the truth table. Okey, untuk XOR ni, dia punya output akan high apabila input dia berbeza. Okey, so since kita ada dua input, A dan juga B. Okey, yang mana satu input berbeza? Yang ni input sama kan? A dengan B input dia sama, 0, 0. Yang ni input dia berbeza sebab A 0, B1. Jadi input berbeza. Yang ketiga ni pun berbeza. A1, B0. Yang keempat ni sama. A1, B1. Jadi output dia akan high apabila input berbeza. Kat sini lah. Okay, yang lain output dia adalah 0. Okay. Alright. Kemudian dia punya Boolean expression. Kita boleh lukis, boleh tulis X sama dengan A XOR. Okey, simbol XOR ni macam ni. Okey, saya lukis besar sikit. Tambah, kemudian kita bulatkan. Alright. Ini adalah simbol XOR. Okey. So, equation dia X equal to A XOR B. Okey. Next, dia punya timing diagram ataupun waveforms. Okey. Yang signal kalau kuning adalah input waveform, yang biru adalah output. Okey. Jadi kita tengoklah mana input yang sama akan 0, yang berbeza akan 1. So tengok the first input sequence 0, 0. Okey. 0, 0. So output dia akan jadi 0 lah, input sama kan. Kemudian sequence yang kedua 1, 0 berbeza. Jadi output dia akan jadi, kita lukislah daripada bawah ni, bawa naik atas menjadi 1. Okey. Kemudian input dia adalah 0, 1. Okey, 0, 1 berbeza. Jadi input dia akan stay, jadi output akan stay sama dengan 1. Seterusnya, observe all the inputs. Okey, so refer to the truth table. Awak boleh lukislah dia punya timing diagram untuk output signal of the XOR gate. Alright. XNOR gate. Okay, XNOR gate ni adalah combination di antara XOR dan juga inverter. Okay, jadi kita ada XOR gate. Kita combinekan dengan inverter, menjadilah dia XNOR gate. Alright. So bila kita nak lukis simbol dia is like this. Okay, kena ada bubble kat depan ni. Okay, right, and then the truth table. So of course the output of the XNOR adalah inversion of the OR gate. Okay, maksudnya apabila input sama, output dia akan jadi 1. Okay, so kita boleh lukis dia punya truth table. AB so, input sama, 1. Ni pun input sama, 1. Yang lain-lain, 0. Okey. Since disebabkan dia punya output dia macam ni, truth table dia ada ability untuk berfungsi sebagai magnitude comparator. Kejap lagi saya tunjukkan contoh aplikasi untuk XNOR gate. Okey. So, sekarang mari kita tengok dia punya Boolean expression. Jadi, kita boleh tulis the Boolean expression X sama dengan A
XOR B bar. Okay, ada inversion kat atas tu sebab it is a combination of the XOR dan juga inverter. Okay, next kita tengok dia punya waveforms. Okay, yang warna kuning adalah input waveforms, warna biru adalah output waveforms. Okay, so diberikan input yang pertama sekali, the first sequence adalah kosong, kosong. Okay, so kosong kosong, input sama, output akan jadi 1. Okay, jadi kita boleh lukis lah dekat sini. Okay, dekat sini output dia sama dengan 1. Alright, and then observe next input pula. Next input adalah 1 dan juga kosong. Okay, bila input 1 kosong, output adalah kosong. Jadi kita, daripada atas tadi kita draw pergi ke bawah. Alright, and then next input adalah apa kat situ? 01. 01, output adalah kosong. Okay, so the output maintain sama dengan kosong. Alright, so teruskan untuk observe all the inputs sampailah kita siap melukis semua outputnya. Alright. Okay, seterusnya kita tengok dia punya application of the XNOR gate. Ini dia magnitude comparator. Okay, ni semua adalah XNOR gate. Di mana kita nak gunakan XNOR gate ni sebab kita tahu dia boleh output dia akan jadi 1 bila dua-dua input dia sama. So dia boleh berfungsi sebagai magnitude comparator in term of equality. Kita nak check nombor A. Let's say kat sini dia ada bagi 4 input kan. A1, B1, A2, B2, kemudian A3, B3 dan A4, B4. Alright, so kita nak check A ni sama tak dengan B. A ni dia ada 4 bit iaitu A4, A3, A2, A1 dan B pun ada 4 bit. Iaitu B4, B3, B2 dan B1. Okey. So dia nak compare keempat-empat bit ni sama ke tak sama. Alright. So dia akan tengok dululah B1 dengan A1 kan. A1 ni dengan B1 dia akan compare lah dekat sini. Okey. A1 B1 compare sama tak? Kalau sama dia akan bagi output 1 dekat sini. Okey. And then seterusnya dia tengok pula A2 dengan B2. Okay, A2 dengan B2 dekat dalam XNOR yang kedua ni. Alright, so dia akan compare sama ke tak sama. Kalau sama, output dia akan jadi 1. Kalau tak sama, output dia akan jadi kosong. Okay, so let's say lah kata sini sama yang atas sama, yang kedua sama. Kemudian yang ni pula A3 dengan B3 dia nak compare nak compare A3 dengan B3. So masuk kat sini nilai A3 dan B3 sama atau tak sama. Okay, let's say kalau kat sini 1, 1, so sama, output dia akan dapat 1. Okay, next pula A4 dan B4, dia punya MSB, dia akan check the MSB. So dia akan tengoklah kat sini sama ke tak sama. So bila semua output dia 1, okay, sebab kita gunakan AND gate kat sini kan. AND gate ni hanya akan dapat 1 apabila semua input dia high. Okay, jadi output dia kat sini akan dapat 1 lah. Tapi kalau ada salah satu contohlah A3 dengan B3 tak sama. Sebab yang masuk kat A3 dengan B3 ni adalah 0, 1. 0 dengan 1. So output dia akan dapat kosong. Alright, dapat kosong. So walaupun A1, B1, A2, B2 dan juga A3, A4 dan B4 sama, tapi A3 dan B3 tak sama. Okay, maka output yang dapat pada AND gate adalah kosong. Jadi the simplest magnitude comparator circuit yang kita boleh bina adalah daripada XNOR punya gates. Alright. Maka dengan itu habislah semua